Syam tidak senang duduk. Seram sejuk menyelubungi dirinya. Dia pasti perempuan itu masih ada. Malam tadi sekali lagi perempuan itu muncul sekilas dari cermin di dalam bilik air di tepi dapur itu. Namun apa yang jelas, wajah pucat perempuan itu seperti merengus kepadanya. Syam, nanti lepas kerja esok, bermalamlah kat sini ya. Malam tadi akak kena kacau lagi. Habis digegarnya katil akak. Pora melihat Syam sudah siap mengemas pakaiannya ke dalam beg sandang. InsyaAllah lah kak. Macam ni lah kak. Saya ada nombor telefon seorang ustaz ni. Nanti akak call dia kalau ada apa-apa. Dia boleh tolong tu. Sementara saya datang dengan kawan saya yang pandai tengok-tengokkan benda ni. Balas Syam sambil menutup rapat beg sandangnya. Ni nombor telefon dia. Sekeping kertas bertulis nombor telefon seorang ustaz dihulurkan kepada Kak Pora. Kau tak kena kacau ke malam tadi, Syam? Pora pula merasa pelik dengan sikap Syam yang selamba saja, seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku di dalam rumah itu. Syam menggeleng. Kalau ada sekalipun, dia takkan buka mulut pasal itu kepada Kak Pora. Benda gaib ni kak, mana-mana rumah pun ada. Berdoa je lah supaya yang ada kat dalam rumah akak ni yang jenis tak jahat. Kita ni patut takut pada Allah, bukannya takut pada makhluk jin setan ni. Jangan biarkan jin dan setan ni menang kak. Saya tahu, saya ni tak layak nak bagi nasihat macam ni. Tapi benda macam ni memang ada. Akak percaya, Syam. Dalam fakta, kita ni pun kena kuat. Balas Pora. Syam senyum kelat. Sebut pasal kuat, dia hanya mampu tersenyum. Entah sampai bila dia harus hadapi perempuan misteri itu yang selalu mengganggunya. Syam, kau tinggal je lah dengan akak. Tak payah sewa rumah. Sekarang kau tinggal dengan Apai kan? Tanya Pora. Dia berharap sangat adik lelakinya itu dapat menemaninya di rumah 2 tingkat itu. Kak, seganlah nak tinggal kat sini. Nanti apa pula kata Abang Man nanti? Tak apalah. Nanti saya selalu datang sini jenguk akak. Syam memujuk Pora yang sudah gelisah. Alah, Abang Man kau tu bukan selalu ada kat rumah. Dia pun tak percaya benda-benda gaib ni. Tak kena batang hidung dia. Mana dia nak percaya? Cebik Pora. Kak, tak apalah. Mungkin Abang Man ada sebab dia sendiri tak nak percaya benda-benda macam ni. Kita kena ingat, Allah lebih berkuasa daripada segalanya. Apa jua tindakan kita, niat ikhlas kerana Allah, Kak. Berzikir dan amalkan ayat pendinding tu pun niat kerana Allah. Allah sahaja yang boleh tolong. Bukannya bergantung harap pada ayat tu semua. Ayat tu hanya perantara saja. Syam sekali lagi berpesan. Malu sebenarnya kepada Pora. Dia sendiri pun pernah tersimpang jauh dari landasan kebenaran dahulu. Saya tahu, saya ni tak layak nak nasihat akak. Akak tahu kan saya dulu macam mana? Sambung Syam, agak sugul. Dia tak berani menentang mata Pora bila berbicara soal itu. Syam, akak bersyukur sangat kau dah berubah. Akak tak pernah hina kau, Syam. Alhamdulillah. Doa akak nak tengok kau berubah dah dimakbulkan. Pora pula merasa sebab dengan kata-kata Syam, satu-satunya adik lelaki yang dia ada. Dulu dia begitu taksub dengan Bomoh, bergantung harap dengan Tok Bomoh. Setelah banyak kali kena ceramah dengan Syam, barulah disedar sepatutnya dia perlu mengisi diri dengan makanan rohani dengan jalan yang betul. Malah, dia lebih bersyukur dengan perubahan Syam yang dulunya cukup terkenal sebagai samsing kampung. Kalau ada apa-apa, akak call saya ya. InsyaAllah, Syam. Nanti jangan lupa datang tahu. Beria-ria Pora berpesan. Saya pergi dulu ni kak, jaga diri akak dengan Afiq. Iyalah. Pora hanya menghantar Syam sehingga ke pintu pagar rumah. Syam menolak untuk dihantar ke jalan besar. Pora kembali ke dalam rumah. Dia segera ke ruang dapur, menyediakan masakan tengah hari. Sayur dan ikan dikeluarkan dari peti sejuk. Hari ini dia terpaksa mengambil cuti. Afiq tak sihat. Malam tadi meracau-racau. Apa? Apa? Aish?
Apa yang berbusuk sangat ni? Pora mendekatkan hidungnya pada ikan di tangannya. Bukan ikan. Hidungnya terasa menusuk dengan bau busuk seperti bangkai. Bau yang datang dari segenap ruang itu cuba dicari puncanya. Tati! Oh, Tati. Kamu ada buang perut ikan ke semalam? Jerit Pora kepada orang gajinya yang sedang menjemur kain di luar. Enggak, Bu. Tadi malam saya masak ayam, Bu. Laung Tati pula sambil mengibas kain lalu disidai di jemuran. Pelik ni. Mana datang bau busuk ni? Pora semakin tidak senang. Hidungnya kembang kempis menghidu bau busuk. Pora melangkah keluar melalui pintu dapur. Habis ditawafnya rumah 2 tingkat itu, matanya tertancap pada sekumpulan lalat yang sedang mengerumut pokok langsuyar di bawah pokok mangga. Lalat apa pula yang banyak sangat tu? Ada benda busuk ke kat situ? Terus saja Pora mendekati pokok langsuyar. Mana hilang lalat-lalat tu semua? Riak Pora sudah lain. Secepat itu juga lalat yang berkerumun tadi sudah hilang. Pora kembali masuk ke dalam rumah, buntu memikirkan lalat tadi yang tiba-tiba lenyap. Dia menyambung memasak. Masak yang ringkas sahaja. Usai memasak, bergegas dia masuk ke dalam bilik Afiq. Tersenyum melihat Afiq sedang leka bermain patung Ultraman di atas katil. Kakak, kenapa kakak menangis? Pora yang sedang mengemas terhenti seketika. Matanya dikali kepada Afiq yang sedang memandang ke satu sudut penjuru kanan bilik. Dia bercakap dengan siapa pula tu? Afiq? Afiq cakap dengan siapa? Pora mendekati Afiq yang masih tidak berganjak dari atas katil. Patung Ultraman dipeluk kuat. Afiq cakap dengan kakak tu, Mama. Dia menangis. Pora menelan liur kelat. Dia pandang ke penjuru seperti yang ditunjuk oleh Afiq tadi. Tak ada sesiapa pun di situ. Hanya sebuah meja kecil yang ada pasu bunga di atasnya. Afiq, jom kita pergi makan ya. Pora segera mendungkung Afiq. Cepat-cepat dia keluar dari bilik itu. Esok aku harap sangatlah Syam dapat datang. Pora mengeluh. Langkah diatur ke kafetaria untuk membasahkan tekak yang kering. Dari pagi, belum sebutir nasi dan setitik air pun masuk ke dalam perutnya. Sampai di kafetaria, pantas saja dia membeli teh ais dan nasi kandar. Berselera sungguh dapat menikmati makanan dalam keadaan perut kosong. Nikmat yang tak perlu dipertikaikan lagi. Separuh teh ais diteguk, licin nasi kandar di dalam pinggan. Lu Syam kan? Syam yang sedang menikmati teh ais mula menoleh. Seorang lelaki Cina berkacamata sedang tersenyum kepadanya. Ya saya. Syam pula berkerut kening. Sungguh dia tidak berapa kenal wajah lelaki itu. Hai, akulah SYS mah. SYS? Lah, si Yusun. Syam segera bangun dan mereka berpeluk seketika. Sorrylah Yusun. Aku hampir tak cam kau tadi. Wah, sudah banyak handsome kau ya. Kau pun apa kurangnya Syam? Makin lencai kau sekarang Puji Yusun tersengih-sengih. Muka pecah tembok macam aku ni, kau kata handsome? Syam ketawa mengekek. Wajah Yusun diamati seketika. Wajah Nen Yusun masih seperti dahulu. Rambut lurus lelaki Cina yang dibelah tepi, disikat rapi dengan minyak rambut. Yang berbeza hanyalah wajah Yusun yang sudah dihiasi misai nipis. Jarang lelaki Cina menyimpan misai. Yusun mula melabuhkan punggung di kerusi. Whatever lah. Yang aku tahu kau mesti sudah kahwin sama itu Amoy kan? Sambung Yusun. Syam diam. Kenapa? Yusun pandang Syam yang sudah berubah riak. Kau tak tahu ke pasal kes Amoy?
Syam membalas pandangan Yusun yang sudah juga berkerut dahi. Kes apa? Yusun sengih. Haiya, kalau Ahmad sudah kahwin, melepaslah kau Syam. Alah, kau dulu pun suka sama itu Amoy kan? Usik Syam. Yusun ketawa. Itu apa orang kata, cinta monyet. Anyway, apa pasal dengan dia? Betul kau tak tahu ni? Raut wajah Yusun diperhatikan sejenak. Nampaknya memang lelaki itu tidak tahu apa-apa. Betul ya? Apa pasal? Something serious happen lah. Kali ini Yusun bertukar riak. Melihat riak Syam sudah serius. Babe, Amoy dah hilang 6 bulan kau tahu tak? Sampai sekarang tak jumpa. Jawab Syam. Hilang ah? Dia pergi mana? Yusun mula serius. Syam hanya menggelengkan kepala dan menjongkitkan bahu. Ayah dia kata, Amoy dibunuh lah. Pada aku, kan? Kalaulah dia dibunuh, tentu polis dah jumpa mayat dia. Paling tidak pun, polis mesti dah dapat kesan kat mana dia. Tambah Syam. Teh Ais yang hanya tinggal suku diteguk sampai habis. Bunuh? Cai. Yusun terkejut, bulat matanya. Alah, itu pendapat bomoh. Pengeluasan tu yang tanya bomoh-bomoh tu semua. Kau jangan percayalah. Syam senyum sinis. Hairan mah. Yusun mengusap-ngusap misai nipisnya. Weh, kau kerja apa sekarang Kau buat apa kat hospital ni? Syam mula mengubah topik. Aku jadi cemis dekat mama swasta. Ya, aku jadi cemis dekat mama swasta. Aku datang ziarah kawan tadi. Dia kemalangan. Lepas ziarah, aku rasa haus. Jadi aku singgahlah kafe ni. Jawab Yusun malas. Oh, Syam mengangguk-angguk. Aku jugalah yang tak bernasib baik. Susah nak dapat kerja sekarang ni. So, aku kerjalah apa yang dapat. Lulusan setakat diploma macam aku ni susah nak dapat kerja yang sesuai. Syam pula melepaskan keluhan. Yusun dipandang bersahaja. Selama ini, Yusun tak pernah tahu kegiatan tak senonohnya dahulu. Yusun mengangguk-ngangguk. Family kau dah pindah ke sini ke? Tak nampak pun korang balik kat pekan. Maaf, tak nampak pun korang dekat pekan. Syam berkerut kening. Setiap kali balik kampung bila cuti semester dahulu, dia tak pernah nampak kelibat Milah ataupun Melin ni. Haiya, sudah 2 tahun mah. Yusun gelak. Ngah. Patutlah tiap kali aku balik kampung, bila aku pergi je pekan tu, aku tak nampak Milah. Aku tengok orang lain yang duduk rumah kedai kau tu. Syam turut gelak. Kau ni masih ingat adik aku ah? Yusun ketawa kecil. Mestilah. Orang kampung pun dah panggil dia Mila. Syam sengih. Kau sini tinggal dengan siapa? Yusun cuba mengubah topik. Aku sekarang menyewa dengan seorang lagi kawan. Kakak aku pula ajak aku tinggal dengan dia. Tapi aku tak nak lah. Kau pula? Syam pula bertanya. Dia tahu yang Yusun tinggal dengan family bersama dengan adik perempuannya. Aku tinggal seorang lah. Kalau kau nak tinggal dengan aku, boleh. Sewa boleh share. Murah je. Aku sewa apartmen dekat Kelana Jaya. Seorang? Family kau? Pelik pula mendengar Yusun menyewa apartmen sedangkan mak ayah dia sudah lama berpindah ke Kuala Lumpur. Parent aku dah meninggal dalam kemalangan. Adik aku pula dah berhijrah ke luar negara ikut pakcik aku. Syam merenung wajah Yusun. Nada suara Yusun mula berubah. Wajah ceria lelaki Cina itu juga sudah bertukar sugul. Ada yang tak kena ke? Syam pandang Yusun yang sudah mula meneguk minumannya yang baru sampai di meja. Syam, boleh kita cakap pasal lain? Syam mengangguk.
Dia faham dengan reaksi wajah Yusun tadi yang seperti tidak senang dengan pertanyaannya. So, kalau kau nak pindah apartmen aku, kau bagi tahu saja. Kau jangan bimbang. Aku tak mabuk punya. Yusun menepuk bahu Syam. Syam hanya senyum kelak. Malas dia hendak menghukum Yusun yang bukan Islam. Dia tak heran jika Yusun ni menogok arak ataupun mempunyai perempuan keliling pinggang. Segan sebenarnya bercakap hal itu, sedangkan dulu dia juga seorang kaki skodeng anak dara. Anak dara orang? Lepas tu, kaki mabuk juga. Berbualan mereka berlarutan setengah jam. Seekor lalat berwarna keemasan terbang di sekitar pinggan nasi kandarnya yang hanya tinggal sisa tulang ayam. Syam, kenapa kau tengok lalat tu semacam lalat tu hantu? Yusun perasan perubahan wajah Syam secara tiba-tiba. Tak ada apa-apa. Syam menelan liur. Kata-kata Yusun tadi memang sudah kena pada batang hidungnya. Syam, aku ada sikit ni. Aku caw dulu . Yusun minta diri. Syam hanya mengangguk. Matanya masih lagi melekat pada lalat tadi yang juga sudah terbang agak tinggi. Dia tahu itu bukanlah sebarang lalat. Okey, apa-apa kau call aku kalau kau nak tinggal dengan aku. Ni nombor aku. Sekaping kad dihulurkan kepada Syam. Okey bro. Syam turut bangun daripada duduknya. Syam hanya memerhatikan Yusun yang tergesa-gesa meninggalkan kafetaria. Dia pandang lalat tadi yang masih berlegar-legar terbang di sekitar meja. Lalat itu juga yang sedang muncul di rumah sewanya. Nampaknya binatang kecil itu tidak pernah jemu mengikurinya walau ke mana sahaja dia pergi. Yusun diam di dalam kereta. Dia menggumam sendiri. Kehadiran lalat tadi sudah cukup membuatnya merasa tidak senang duduk. Ini tak boleh jadi. Aku kena jumpa Tok Elong. Yusun segera menghubungi lelaki yang pernah digunakannya sebagai khidmat pomohnya dahulu. Syam meneruskan langkahnya ke tempat kerja semula, di bahagian bilik mayat yang terletak di sebelah bangunan wad bersalin. Ada mayat tak hari ni? Syam berhenti di kaunter. Dali masih lagi ada di situ. Engkau ni tanya pula. Mayat ni kan hari-hari ada. Kita ni kerja hospital. Hampir setiap hari ada orang meninggal. Dali mengingatkan Syam, pekerja baru. Syam sengih kerang, terasa soalan bodoh. Bang, boleh tak saya tanya sikit? Syam sekali lagi melontarkan pertanyaan. Kau nak tanya apa lagi? Dali membalas pandangan Syam yang sudah berkerut kening. Ada tak terima mayat perempuan pakai baju corak bunga biru sebelum ni? Maksud saya, sebelum saya kerja kat sini. Dali diam. Dia kembali menyambung kerjanya, mengemas kini nama kemasukan mayat di dalam buku log. Pertanyaan Syam tidak dijawab. Bang. Syam tak puas hati. Dali nampaknya buat bodoh sahaja dengan pertanyaannya. Dali mengangkat muka. Kalau aku jadi kau, aku takkan tanya lebih-lebih. Buat aja kerja sendiri. Tugas kau tu bersihkan mayat dan simpan mayat je. Balas Dali. Tajam matanya memandang pekerja baru itu. Syam diam. Tidak menjawab. Dia faham sangat jelingan tajam lelaki bermisai tebal itu. Dia pekerja baru. Selayaknya lah dia tidak campur dengan soal itu. Dali pula dah lebih 5 tahun bekerja di bahagian kaunter bilik mayat. Satu lagi. Kau kena kuat kalau nak kerja kat sini. Tak semua orang boleh tahan kerja macam kita ni. Sambung Dali bila melihat Syam sudah ingin melangkah ke bilik mayat. Kring, kring. Hello. Hello. Ya, okey. Baik. Bila? Telinga Syam sempat menangkap kata-kata Dali yang menjawab panggilan telefon sebentar tadi. Nampaknya dia perlu bersedia. Sekejap lagi satu mayat akan tiba. Pesakit yang mati akibat penyakit berjangkit yang baru sahaja beberapa hari dimasukkan ke wad. Jam sudah hampir 2 petang. Dia segera menunaikan solat zuhur di dalam bilik rehat yang terletak tidak jauh dari bilik mayat. Dia harus segera ke bilik mayat. Sekejap lagi mayat itu akan tiba.
Syam, kau okey ke? Syam yang baru melangkah masuk mula menoleh. Amir, rakan sejawatnya yang tua 5 tahun daripadanya. Amir sudah bersedia mengenakan baju plastik dan sarung tangan, bersedia untuk memulakan tugas. Aku okey. Syam melemparkan senyuman. Muka kau pucat. Kau tak sihat ke? Tegur Amir. Entahlah. Kali ini senyuman Syam berubah rona. Malas dia hendak panjangkan hal itu. Terus saja dia menyediakan bahan-bahan untuk mandian jenazah. Amir perhatikan saja tingkah Syam. Dia turut membantu Syam. Sabun mandi, air daun bidara, air kapur barus, sugi dan kapas. Syam, kalau kau ada apa-apa, cerita je dekat aku. Aku ni dah masak dengan sikap pekerja sini yang selalu kena kacau. Tak pun terkena badi mayat. Amir masih lagi memandang Syam yang mula menoleh ke arahnya. Syam berpaling. Tepat dia melihat ke anak mata Amir. Badi mayat? Amir mengangguk. Kau rasa aku dah terkena badi mayat ke? Syam menelan air liur. Aku syak saja. Muka kau pucat, tak bermaya. Itu antara simptom orang yang terkena badi mayat ni. Lagipun kau tu baru je kerja sini. Banyak benda kau kena belajar pasal pendinding. Kenapa? Kau tak percaya ke pasal badi mayat? Soal Amir semula. Syam tidak menjawab. Kata-kata Amir cuba dihadam. Apakah yang dilaluinya selama ini adalah gara-gara badi mayat masa kejadian itu dulu? Perempuan itu muncul. Mungkin dia sudah terkena badi mayat perempuan itu. Jenazah dah sampai. Serentak Syam dan Amir berpaling. Dali muncul di muka pintu bilik mayat memaklumkan hal itu. Kelihatan petugas hospital sedang menyuruh masuk mayat seorang pesakit ke dalam bilik mayat. Doktor sudah memeriksa dan membuat bedah siasat secara klinikal. Selalunya dalam kes begini, waris menyerahkan kepada pihak hospital untuk urusan mandi dan kafan. Tidak lama prosesnya, lainlah kalau melibatkan kes bunuh atau kemalangan. Seperti biasa, dia dan Amir memulakan tugas membersih dan memandikan mayat. Segala persiapan untuk kerja itu sudah lengkap disediakan seperti biasa. Amir tersenyum melihat Syam yang cekap membuat kerja walaupun baru seminggu bekerja. Segala keperluan pengkafanan diperiksa setelah selesai proses memandikan mayat. Kain putih, gunting, kapas, cendana, kapur barus, air mawar, minyak atar, tikar jerami, bantal dan terakhir plastik kerana jenazah ini ada penyakit AIDS. Syam, hati-hati ya. Pastikan plastik ni tak bocor. Esok kita kena hantar ke rumah waris untuk pengebumian. Syam mengangguk. Dia sudah faham skop tugasnya. Selesai tugas hari itu, Syam berehat sebentar di meja kerjanya menyiapkan laporan sebelum diserah kepada doktor yang bertugas untuk urusan menyediakan sijil kematian. Syam, aku rasa kau memang dah kena badi mayat ni. Amir yang melabuhkan punggung di sebelah Syam mula bersuara. Maksud kau? Syam yang ralit menyediakan laporan mula mengangkat muka. Degup jantungnya laju. Aku dah masak dengan semua ni. Muka kau pucat. Kau macam tak bermaya. Dulu ada seorang pekerja yang kena macam ni. Dia terkena badi mayat seorang penyangak yang mati ditembak. Tepat pula tu dekat mata. Tembus ke belakang kepala. Ujar Amir. Syam mula menumpukan pada cerita Amir. Hari-hari dia nampak mayat lelaki yang tak ada sebelah mata tu. Dan kepala berlubang tu mengekori dia ke mana saja dia pergi. Puas dia pergi berubat. Tapi tak sembuh-sembuh. Lelaki tu tetap mengikutnya ke mana sahaja. Aku syak lah dia ada ambil sesuatu kepunyaan lelaki yang kena tembak tu. Sambung Amir. Barang apa pula? Loket. Masa tu pihak polis tak perasan ada loket dalam poket seluar mayat tu. Lepas dia kena tembak, mayat lelaki tu terus dibawa ke hospital untuk bedah siasat. Jawab Amir. Oh. Syam diam kembali. Berlainan dengan kesnya, perempuan itu tidak pernah ditemui semasa hayatnya. Jadi aku agak, kau pun sama ni. Kau dah terkena badi mayat ni.
Amir bersungguh meneka. Dia bingkas bangun dan menepuk bahu Syam. Entahlah, aku... Syam tunduk. Terus saja teringat pada gangguan yang dialaminya. Perempuan itu sering muncul dalam hidupnya dan sering mengganggunya. Melihatkan pakaian pengantin berwarna merah lusuh yang membaluti tubuh perempuan itu, tak mustahil. Ia adalah mayat yang digalinya dahulu. Syam meraup muka. Tak apalah. Ada masa nanti kau ceritalah. Aku ni sedia nak mendengar. Sekarang ni kita kena bawa jenazah ke tempat waris. Van tu dah tunggu kita kat luar. Ajak Amir. Syam mengangguk. Laporannya disiapkan dan dia turut berkemas untuk menghantar jenazah ke rumah waris. Habis kerja nanti, dia akan ke rumah Kak Pora. Dia dah berjanji dengan Kak Pora untuk menemaninya selama Abang Man tiada di rumah. Kebetulan hari ini tidak begitu sibuk dengan kerja. Jenazah tadi pun terus dihantar ke rumah waris si mati. Kalau tidak, keesokan harinya, dia perlu selesaikan semua itu dan dia perlu menjaga mayat semalaman. Syam singgah dahulu di rumahnya untuk mandi dan membersihkan diri. Itu petua yang selalu dia amalkan selepas habis mengendalikan mayat. Amir banyak mengajarnya tentang adat-adat ketika masuk dan keluar dari milik mayat. Harus dimulakan dengan membacakan doa perlindungan kepada Allah SWT daripada gangguan jin dan syaitan. Alhamdulillah, setakat ini tiada lagi gangguan yang terjadi ketika bekerja. Namun, perempuan yang selalu muncul itu masih mengganggunya. Mungkin benar kata Amir. Mungkin dia sudah terkena badi mayat.